Buka kelas tapi pergi ke mana tak? Sabrina? Calling for Sabrina? Hilanglah Sabrina. Okey. Sabrina bagi tanda tu. Ya cikgu, ya cikgu. Ada. Okey, kamu dah buat kan soalan ni kan? Ha? Kamu dah buat kan soalan ni yang semalam cikgu minta buat summative practice tu? Okey, soalan nombor 1, chapter 3 dan juga chapter 4. So sekarang ni kita nak bincang chapter 3 dahulu. Sekejap lagi baru kita pergi chapter 4. Okey. So soalan nombor 1 ni, Sabrina boleh tolong jawabkan berkaitan dengan ni. Apa benda jawapan kamu? Aku tulis dulu kat sini. Okey. Sabrina, apa jawapan kamu? Why does a coil filament produce a brighter light? Sebab apa untuk coil, untuk filament dekat bahagian dalam bulb ini dia ada filament yang melingkar coil macam ni. Okey. So sebab apa dia akan menghasilkan light yang brighter? So cikgu nak tengok point daripada Sabrina. Apa point kamu Sabrina? Kalau require high resistance. Okay, high resistance. Tak sensitif sangat saya resistance. Okay. So itu saja jawapan kamu. High resistance dia akan menyebabkan brighter light. Sabrina? Lagi? Ada lagi jawapan yang lain? Sebab dia tin ke cik? Apa dia? Atik? Sebab dia tin boleh ke? Sebab dia tin. Dia apa dia nipis. Tik ke tin? Kamu cakap? Tin. Tin. Berkaitan dengan tin ataupun tik untuk filament ini tak tepat. Berkaitan dengan tik ataupun tin. Sabrina, ada lagi jawapan yang lain? Kalau coil boleh? Kalau coil? Sebab dia coil. Sebab dia coil. Okay. Kalau coil kamu cakap disebabkan oleh length. Sebab bila coil, length dia akan increase. Okay. Kalau kamu kata dia melingkar, coil tu masih lagi belum lagi dapat point. Kalau coil tu, kalau kamu buat dalam bentuk straight wire, coil, benda yang melingkar, kamu panjangkan dia, okey, kamu nampak dia punya apa dia ni, kepanjangan dia, length untuk wire tersebut adalah tinggi. So kalau length yang tinggi, dia akan menyebabkan resistor akan makin bertambah. So point dia kamu yang Sabrina bagi tahu tu high resistor. Seterusnya yang Atik bagi tahu tadi tentang coil tadi, dia ada berkaitan dengan length, kepanjangan, length bertambah, so dia akan menyebabkan high resistance. High resistance akan menyebabkan apa untuk bulb ini? High temperature. Okay. High resistance akan menyebabkan high temperature. Tapi temperature kita tak kaitkan berkaitan dengan apa dia ni, light. Sebab resistor ni dia lebih kepada penghasilan untuk light. Maksudnya resistor yang tinggi dia akan menyebabkan light tersebut akan brighter. So okay, so untuk filament, makin tinggi resistor, makin cerah bulb tersebut. Sebab itulah bulb yang kamu pegang selalunya akan rasa panas disebabkan oleh resistor yang tinggi yang terhasil dekat bahagian filament. So filament tersebut kena panjang, length dia kena panjang. Sebab apa length kena panjang? Resistor dia akan tinggi. Bila resistor dia tinggi, dia akan menghasilkan light yang lebih brighter. Okay, boleh? So itu adalah berkaitan dengan soalan yang pertama. Okay. So kamu respon tadi semua, okay. Semua kebanyakannya adalah tepat kepada kamu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, figure 2 shows a circuit 3 bulb X, Y, and Z with a resistance 3 ohm each. Okay, if switch S1, S2, and S3 is closed, okay, S1, S2 dan juga S3 dia close. Calculate the effective resistance in the circuit. Okay, soalan yang 2A1. Cikgu nak minta tadi perempuan kan, lelaki. Mohaimin. Mohaimin. Buka mic, Mohaimin. Ada cikgu. Okay. Cikgu tak nak jawapan terus. Cikgu nak kamu bagi tahu macam mana cara nak kira untuk yang A1 dahulu. Kejap Sekejap Mohaimin Sekejap. Buka balik. Okey.
So Maimi, tolong bagi tahu cikgu dia punya cara untuk kira bagi soalan yang A1 ni. Okey, step yang pertama kamu akan buat apa? Dah buat belum, Maimi? Hello, Maimi. Ada je. Okey. A1. Okey. So, macam mana cara nak kira resistor? Untuk berkaitan dengan sekarang ni, okey. Yang first, sebut apa benda yang kamu dah tulis dekat kamu ke kamu tak buat pun? Buat ke tak? Tak juga. Okey. Tak buat ke tak? Maimi? Buat tapi tak habis lah. Tak buat. Tak buat habis. Astagfirullahalazim. Apa yang tak habis? Ni baru soalan nombor 2 ni. Takkanlah tak buat. Buat tapi tak tahu tak habis. Maksudnya soalan nombor 2A ni buat ke tak? Tak sempat buat lah. 2A tak sempat je. Okey, siapa nak tolong Muhammad ni? Kesian sangat Muhammad ni. Dia tak buat. Siapa willing nak tolong? Nak cerita. Okey, Iman nak tolong. Okey, Iman. 2A1. Mana kamu bagi tahu je calculation kamu macam mana cikgu tulis. Kita kira resisten yang resisten Y dengan Z dulu. Okey, Y dengan Z dulu. So, Dia dia yang ini dia pasang secara apa? Iman? YZ? Series ke parallel? Parallel. Okey, ya betul, parallel. So cari yang YZ dulu Okey, YZ ni macam mana nak cari? Contohlah 1/R. Okay, good. 1/R total is 1 equal over to R. 1/RY RY plus. plus 1/RZ. Okey. Terus masuk 1 per berapa? 3. 3 campur 1 per 3, dia akan jadi 2 per 3. Adakah itu jawapan dia? Man, 2 per 3? Ya, tak, adakah itu jawapan untuk yang ni? Terbalikkan. So jawapannya adalah 3 per 2 So 3 per 2 ni adalah resistor untuk kedua-dua ni. Okey, resistor Y dan juga resistor Z adalah 3 per 2. Okey. Cikgu tulis kat sini resistor Z dan juga Y. Okey. So seterusnya kamu akan buat apa? Iman? Guna cara kiraan series. Okey, R cara total. kiraan. Okey, R total. R total sama dengan Rx Campur. plus RZ1. Okey, RZY. Okey. Is equal to Rx berapa nilai dia? 3 ohm. 3 ohm campur dengan 3 per 2. 3 per 2. Kalau jadi decimal place berapa? 4.5. 4.5. 1.5. 1.5 kan. Okay. So last kali kamu akan dapat berapa nilai dia? 4.5. Okey, 4.5 ohm. Okey. So itu adalah jawapannya. Boleh Muhaimin? Muhaimin? Kamu nampak ni? Nampak cikgu. Soalan mana yang kamu dah siap Muhaimin? Saya tak buat langsung. Tengok. Cikgu minta buat semalam tidur tu, bukan buat apa-apa. Lepas tu tak dapat jawab langsung soalan-soalan. Okey, baik. Terima kasih kepada Iman. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, A2. Okay, A2, insan yang bertuah adalah Omar. Tolong jawab Omar. Soalan A2. Ya, saya. Okey, Omar. Soalan A2. Okey. Current. Dua ni dia minta current, kita boleh pakai formula V equal to IR. Good. V is equal to IR. Lepas tu kita susun balik, jadikan I kat depan. Okay. I sama dengan V over R. Okay, good. Seterusnya. Jadi kita tengok diagram tu V sama dengan 6 volt. Okay, good. Okay. Berdasarkan soalan sebelum tadi, total resistance dia 4.5. So bagi 4.5. Okay, good. Nanti kita dapat 6 bagi 4.5, kita dapat 1.33 ampere. 1.33 ampere. Okey, terbaik Umar. Okey, terima kasih. Okey, so jawapannya adalah 1.33 ampere. Okey, baik. Seterusnya, Cikgu Padam. Okey, seterusnya soalan A3. Okey, insan yang bertuah adalah Nur Amanina.
Oh, Nur Amanina. Tongkat. Mat. Nur Amanina. Okay. Nur Amanina, soalan nombor 3. Potential difference untuk X Potential difference untuk X. Box X. Okay. So nak guna formula apa? Dia lambat-lambat macam ni, dia buat ke tak? Manina buat tak? Saya buat tapi Okey. tak tahulah betul-betul. Tak kisah. Bagi tahu je dulu macam mana kamu punya ni jalan kira. Okey. Cuba. Kamu guna apa? Sebut je apa yang kamu dah tulis tu. Saya tulis V equal to IR. Okey, good. Betul. I V is equal to R. Okey. I tu ambil daripada jawapan tadi 1.33. Okey. Sekejap. Okay, kita nak cari adalah V kan. Okay, V is equal to I tu kamu dapat 1.33 ampere tadi. Yang jawapan daripada tadi tu. Okay, good. Seterusnya resistor kamu akan ambil resistor berapa? Tu nak tahu tu. Resistor berapa kamu? Saya ambil 3. Ya, betul. 3 ampere. Betul lah tu. Kamu punya calculation sebab resistor untuk X ini adalah 3 ampere pula. 3 ohm. Okay. Disebabkan setiap satu. Okey, jawapan. 3.99. Ya, 3.99 volt. Okey, V. Okey, good. Betul. Betul. Okey, good. Terima kasih Amanina. Baik, seterusnya pergi kepada soalan B. Compare the brightness of light bulb X, Y, and Z. So, insan yang bertuah adalah Khairul Iman. Kak Mat, Khairul Iman. Hello, calling for Khairul Iman. Ya, ada cikgu. Okay, baik. So, soalan B. Compare the brightness of the light bulb X, Y dengan Z. So, yang paling bright sekali adalah yang mana satu? Tolong respon. Senyap ya. Buat ke tak? Sekejap cikgu. Kejap tu, buat ke tak tu? Sini. X. Okay. X adalah yang lagi terang. okey, yang paling brightest. Okey, brightest Yang paling terang adalah X. Diikuti dengan X adalah yang paling terang. X, Y, Z. So YZ ni macam mana? Respon? Ya. Lama je berfikir. Tak buat ke semalam? Iman? Khairul Iman? Ya cikgu. Okey. Yang YZ ni macam mana? YZ sama brightness. Okey, good. Lama yang nak jawab. Y and Z adalah brightness, same brightness. Okey, cikgu nak tanya sikit kat Khairul Iman lah. Sekejap brightness ni dia berkaitan dengan voltage sebenarnya. Tadi kawan kamu tadi, siapa tadi, Amanina tadi, dia jawab yang X ni adalah volt ni adalah berapa tadi Cikgu lupa. 3.99. 3.99 volt. Soalan cikgu kepada Khairul Iman, kalau ni 3.99, berapakah nilai voltage bagi Y dengan Z? Sebab kamu kata Y dengan Z ni same brightness kan, Khairul Iman kan? So YZ ni berapa nilai untuk voltage? Boleh jawab tak? Iman? Khairul Iman? Tak boleh. Dengan jujurnya tak boleh. Okey, kelas. Siapa boleh beritahu? Siapa boleh tolong Khairul Iman ni? Y dengan Z ni berapa nilai voltage dia kalau ni 3.99 volt? Respon? Tolak dengan 6 tolak dengan 3.99. Ya, bagus. 6 tolak dengan 3.99 akan dapat berapa? Tuan kalkulator? Ni 6 voltage ni akan tolak dengan 3.99 dapat berapa? Dua apa? 2.01. Okey, 2.01 volt. So, ini 2.01 volt, ini juga 2.01 volt. Dia adalah sama disebabkan oleh dia dalam parallel. So, 2.01 volt ni dicampurkan dengan 3.99 ni akan dapat 6 volt. Sebab circuit ini sebenarnya di bahagian dalam series sebenarnya, dia adalah series. So, ini akan tambah dengan yang ini. Ini gabungan antara series campur dengan parallel. Parallel ni masuk dalam series.
So kita akan gunakan formula untuk series bagi nak cari voltage. Okey, di mana yang ini akan voltage ini akan tambah dengan voltage untuk yang ini. Voltage yang ini adalah sama. Okey, Y dengan Z adalah 2.01 volt. Khairul Iman, boleh? Oh, Khairul Iman. Boleh cikgu. Okey, boleh Baik, seterusnya. Beri bersih. Insan yang bertuah. Si Anis Faizah. Anis Faizah. Ni cikgu. Okey, Anis Faizah tolong soalan C1. Macam mana cara nak ni? C1. Nak cari effective C1, resistance. Resistance in the circuit. Kejap. Kalau S1 dengan S2 terus. Okey. So nak cari resistance ni macam mana? Calculation ni macam mana? Saya guna formula RT sama dengan R1 tambah R2. RT total sama dengan R1 plus R2. Okey. Seterusnya R2, ya betul. Lepas tu masukkan R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 3. Okey, good. 3 campur dengan 3. Sebab kalau kita pasang S1 dengan S2 ni, maksudnya circuit yang akan function adalah berkaitan dengan S1 dan juga S2 saja. So dia akan jadi seolah-olah macam series. Okey. So sebab itulah kawan kamu ni dia guna 3 campur dengan 3. Okey, ni. Okey, baik. Seterusnya jawapannya adalah 6. Okey, good. Betul. Terima kasih. Baik, seterusnya kita pergi kepada C2. Insan yang bertuah adalah Atik. Atik, C2. Macam mana nak cari current indicate by the ammeter? Guna formula? Guna formula V equal to IR. Okay, good. V is equal to IR. So kita nak cari I. Jadikan I sebagai subjek. Okay, Jadi good. over R. Okay. Okay. Masukkan nilai voltage dengan V over R. Okay. So masukkan nilai 6/6. Okay, 6 voltage untuk berkaitan dengan voltage. Resistor dia kamu dapat 6. 6 tadi kamu dapat daripada mana 6? Untuk resistor. Apa dia? Tak dengar? 3 tambah 3. Okey, 3 tambah 3 tadi. 3 tambah 3 akan dapat 6 ohm tadi. Yang soalan C1 tadi Okey, so jawapan? Jawapan 1 ampere. Okey, good. Terima kasih Atik. So jawapan dia adalah 1 ampere. Okey, baik. Seterusnya, senang kan soalan ni. Tak susah pun. Soalan yang seterusnya C2, C3. Okey, insan yang bertuah adalah Mazlini. Mazlini, buka mic. Hello, calling for Mazlini. Senyap Mazlini. Ni buka lepas tu dia pergi makan Maggi ke apa ke. Tak habis kelas baru dia tutup balik. Mazlini? Tak ada? Okey. Seterusnya Nurliana. Kita tukar Nurliana. Nurliana, tolong buka mic. Ya, cikgu. Okey, C3. Tolong try jawab C3. Potential difference across bulb X. Jawapannya macam mana? Nak cari voltage. C3, okay. Potential difference V equals to IR. Okay, good. Seterusnya. I kita guna nilai. 1.0. Okay, 1 ampere yang tadi Atik dah selesaikan tadi dah. 1 ampere lagi. Resistor. Resistance dia 3. 3 ohm. Okay, sebab apa kamu guna 3 ohm? Untuk resistor untuk bulb X, sebab resistor bagi bulb X berapa nilai dia? 3. 3. Setiap satu resistor nilai dia adalah 3. Okay. 3 darab 1 jawapannya? 3 volt. 3 volt. Okay, terima kasih Liana. Okay, betul, good. Seterusnya, Mazlini tadi mana dia Mazlini tadi?
Tak rasa korespon pun. Masa ini tak ada lagi. Okay, baik, seterusnya soalan D. Compare the brightness of the bulb X, Y and Z when only switch S1 dan juga S2 close. Okay, hanya dua switch saja yang kita close, S1 dan juga S2 kita close. So brightness dia akan jadi macam mana? So Mazli ni dah on belum? Dah ada dekat depan laptop ke belum? Tak ada lagi. Okay, so cikgu nak minta Syahir. Tolong jawab Syahir. Syahir. Ya cikgu. Okay, D. So yang mana satu yang paling bright di antara X, Y dengan okay, X, Y dengan Z dulu. Okay. So yang mana satu brightness dia? Macam mana? Yang paling bright sekali? Ada tak? Bulb X and Y lights up with the same intensity. Okay, good. X and Y brightness dia bright. Same. Okay. Z? Bulb Z didn't light up. Okay, did not light up. Okay. Senang kan? Okay, terima kasih Syahir. Okay. So X dengan Y, the bright same. Dia sama. Disebabkan oleh apa? Dia pasang secara series. Bila kita on saja switch S1 dan juga S2, dia connection dia adalah dalam bentuk series. So kalau series bermaksud X dengan Y itu adalah brightness yang sama. Okay. Z ini dia tidak pasang switch dia. So Z ini does not light up. Okay. Baik. Seterusnya. Soalan number 3. Okay, soalan nombor 3A. What is mean by electromotive force? Apakah yang dimaksudkan dengan electromotive force? So, insan yang bertuah adalah tadi lelaki Hanan Nabilah. Hanan Nabilah. Okay. So 3A, electromotive force. Apa yang kamu faham tentang electromotive force? Electromotive force is the energy transferred or work done by a source of electrical energy to move one column of charge in a complete circuit. Okay, good. Energy transfer to move one coulomb of charge in a complete circuit. Okay. Tadi Hanan Nabila, jangan tutup lagi mic. Saya nak tanya sikit. Electromotive force ni lebih kurang macam apa? Tolong respon. Hanan Nabila. Oh, Hanan Nabila. Oh, dah pergi dapur lah. Okay, ingat pergi dapur lah. Okay, kamu bagi tahu tadi definition untuk electromotive force, energy transfer to move one coulomb of charge dalam satu complete circuit. Sama ada energy ataupun work done lah. Okay, so cikgu nak tanya, electromotive force ni dia lebih kurang macam apa sebenarnya? Tolong respon. Yang kamu dah pernah belajar sebelum ni? Kalau kamu tengok perkataan energy, lepas kamu tengok dia menggerakkan apa dia ni, charge. So dia adalah lebih kurang berkaitan dengan apa? Hanan Nabila, tahu ke tak tahu? Jangan juga. Okey, dah tahu. Okey, kelas. Ni berkaitan electromotive force ni, sebelum ni cikgu pernah terangkan electromotive force ni dia ada berkaitan dengan apa? Yang kita boleh kaitkan. Apa dah? Ya, betul. Voltage. Okey, voltage. Cumanya kalau voltage definition dia lebih kurang sama je, tapi apa benda kita kena ubah dalam definition ni? Tolong respon. Untuk voltage, energy transfer to move one coulomb of charge. Okey, betul, sama je. Apa yang kita kena ubah dalam ayat? From 1 point. Ya, bagus Hati. Ni, complete circuit ni bukannya untuk voltage. Dia adalah dekat at one point to another point kalau untuk voltage. Tapi kalau untuk electromotive force, dia akan menggunakan complete circuit. Maksudnya dalam whole circuit tersebut kalau untuk electromotive force. Tapi kalau voltage sahaja daripada satu point ke satu point tentunya. Okay? Itu beza di antara potential difference dan juga electromotive force. Okay. Baik. Seterusnya.
Based on the data, plot the graph of V against I. Okay. Cikgu nak minta kamu respon berkaitan dengan V against I ni. Nanti nak minta kamu lukis sebab nanti payah pula kan. So V I. Sekejap. Minta siapa respon dulu lah. Luqman. Oh Luqman. Luqman Rasidi. Okay. Buat tak graph V against I? Graph tak buat. Tapi kamu tahu tak relationship dia macam mana? Antara V dengan I dia daripada data ni. Dah tak buat graph memang tak tahulah relationship dia macam mana kan antara dua ni. Betul tak? Betul tak? Memang tak tahu. Okay. Siapa yang ada buat, siapa boleh kongsi, siapa nak tolong Luqman ni? Apa relationship antara V dengan I ni bila kita dah buat plot graph tersebut? Directly proportional ke cikgu? Directly proportional? Macam ni? Okay. Okay. Kamu tengok nilai ada siapa lagi nak jawab tu? Ada siapa yang buka mic je tu? Okey, voltage dia kamu tengok dia makin menurun voltage dia. Okey, so voltage kalau makin menurun makin ke bawah macam ni lah, makin ke bawah. Bukan makin ke atas. So directly proportional salah Bukan macam ni Okey, apa dia? Apa dia? Decrease Uniform. Decrease linearly ataupun decrease uniformly. Ya, betul lah. Dia macam ni graf dia. Current naik, betul tak? Current naik. Kamu tengok 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Okay, current naik. Ke belah kanan makin naik. Okay. Voltage daripada 1.4, contoh yang sini 1.4 Okay, dia makin turun. 1.3, 1.25, 1.15, 1.0. So voltage turun. So relationship antara V dengan I ni adalah decrease linearly. Okay, decrease linearly. Baik, seterusnya. Based on the graph, what happened to V when I increase? Siapa tadi mula je? Luqman. Luqman buka balik mic Luqman. Okay. Bila kita dah dapat graph je ni, so tolong bagi tahu cikgu what happened to V when I increase. Kalau kamu tengok graph je ni, apabila I increase, apa jadi kepada V? Respon? V decrease. Ya, betul. Ya, V akan decrease linearly. Okay. Dia akan berkurangan. Okay, V akan decrease. Itu menjawab soalan C1 ya. Okay, V itu akan decrease. Itu jawapannya. Determine the value of potential difference V when the current I is equal to 0. Show on the graph how to determine the value of V. Okay. So, supposedly kamu kena lukis graph. Okay. Tapi susah sikit lah kalau nak share kat bahagian sini. Cikgu pun, sekejap. Cikgu ada skema kot. Tengok skema lah. Okay. Sebab dia berkaitan dengan graph ni susah sikit lah. Nak plot nanti kan ambil masa lama pula. So, tengok skema sekejap. Okey, yang ini. Okey. So graf dia macam ini. Okey. So soalan dia nilai untuk voltage apabila current dia adalah 0. Nilai untuk voltage apabila current adalah 0. So kamu dapat nilai untuk bahagian graf adalah dekat bahagian sini saja, 1.4 kat sini 1.4. So kamu tarik sahaja terus graf tersebut pergi ke bahagian 0 untuk current. Tarik, akan dapat nilai untuk voltage-nya adalah 1.5 volt. Okey. So itu adalah jawapan dia, 1.5 volt. So soalan yang ketiga dia tanya apakah nilai bagi nilai yang kamu cari tadi untuk C2 tadi. C2 dia kamu dapat 1.5 volt yang ni. Okey, soalan nombor 3 dia tanya apakah maksud untuk nilai bagi 1.5 volt. Okay, so maksud untuk 1.5 volt itu adalah electromotive force sebenarnya. Itu adalah nilai untuk electromotive force. Okay, di mana apabila sebelum kamu
closekan circuit tersebut, ini adalah nilai voltage yang sebenar untuk keseluruhan circuit. Okey, iaitu 1.5. So 1.5 ini adalah electromotive force. Tolong ingat. Okey, permulaan untuk voltage bagi dalam circuit tersebut sebelum kita on, nilai sebenarnya adalah 1.5 volt. Baik. So gradient dia, cikgu tunjuk terus jawapan untuk gradient Siapa yang ada buat graph, so kamu tengok jawapan kamu So gradient ni kita akan ambil daripada y-axis dan juga x-axis, masukkan nilai dia, dia akan jadi negatif 0.417. Lepas tu samakan dengan internal resistance. Okay, internal resistance dia is equal to negative M. So M tadi kita dah dapat negatif 0.417, masukkan dalam M tersebut. So negatif dengan negatif akan jadi positif. Internal resistance dia adalah 0.417 ohm. Okay, itu adalah nilai untuk internal resistance. Sebab dia dah bagi equation untuk internal resistance adalah R is equal to negative M. Untuk soalan ni je cikgu tunjukkan skema. Yang lain nanti kita akan bincang sama-sama. Sebab dia berkaitan dengan graf susah sikit. Nak plot semua, ambil masa. Okey, baik, seterusnya E. Make sure kalau untuk E ni dia tanya tentang precaution. Okey, berkaitan dengan precaution. So untuk eksperimen ini make sure the connecting wire are tightly connected. So dia menggunakan circuit, so ada wiring. So make sure connecting wire tersebut dia connect dengan tightly lah. Dan juga avoid parallax error when taking ammeter and voltmeter reading. Okey. Sebelum ni cikgu pernah terangkan pada kamu, kalau precaution selalunya akan ada satu ayat yang selalu common sangat kita guna. Siapa tahu? Tolong respon jap. Kalau precaution. Ada tak kita pernah bincang sebelum ni berkaitan dengan precaution, apa ayat yang supposedly kita akan guna? Respon? I on Ya, perpendicular. bagus Syahir. Ingat. I must be perpendicular. Okay, Syahir? Perpendicular to the measuring. Okay, I like measuring. measuring apparatus. Kalau yang ini dia akan gunakan ammeter ataupun voltmeter lah. So I must be perpendicular dengan apparatus yang kita gunakan adalah ammeter ataupun voltmeter to avoid parallax error. Inilah dia tulis ni parallax error kat sini Okay. So sebab itulah kita kena precaution yang itu. Okay, so habis untuk soalan graf. Ada soalan 4 pun cikgu tak tahu ni kan. Okay, baik. Terusnya kepada soalan nombor 4. Okay. Investigate the relationship between resistor and length of the wire. Okay, for two different wire conductor. Satu lead dan satu LED, satu lagi aluminium wire. Okay. What is mean by resistivity? Okay. So definition bolehlah minta siapa tolong beritahu cikgu nak minta Ali. Ali tolong respon je Ali. Ali. Ya, saya cikgu. Okay, what is mean by resistivity? Apakah yang dimaksudkan dengan resistivity? Resistivity ni adalah measure of conductor ability. Okay, measure of conductor ability. Itu je. Itu je. Okay, cikgu tambah sikit Ini macam tak lengkap lagi. Ability. Okay, measure conductability to oppose untuk menghalang the flow of conductor. Okay, so kita nak measure conductability tersebut daripada menghalang proses untuk konduktor tersebut dia akan flow sebab dia ada kaitan dengan resistor. Resistivity ni berkaitan dengan resistor rintangan. Rintangan itu adalah apa? Yang menghalang daripada elektron ataupun current tersebut bergerak. Okay, so kita nak measure berkaitan dengan rintangan tersebut. Okay, measure of conductivity to oppose the flow of conductor. Okay, baik. Seterusnya
Based on the graph, compare the gradient of the graph and their resistivity. Okay, so Nur Fatihah. Belum buka mic Nur Fatihah. Nur Fatihah. Calling for Nur Fatihah. Tiga dia cikgu panggil nama ni. Nur Fatihah. Tak ada. Problem. Oh, dia problem. Yang siapa ni tadi? Siapa yang cikgu sebut tadi? Mazlini ya? Mazlini. Dah okey belum? Mazlini. Ada pun Mazlini. Tadi cikgu sebut nama kamu tak ada respon je. Kita nak kan? Okey, baik. Mazlini. Sila jawab soalan yang B1. B1, gradient of the lead wire graph is greater. Okey, gradient untuk lead dia lebih tinggi ataupun lebih greater daripada gradient untuk aluminium. Okey, itu senang saja daripada graf ni kita boleh tengok. So tolong respon juga berkaitan dengan resistivity untuk lead dan juga aluminium ni. Compare kan sekali. Mazlini. Resistivity of the lead wire is greater. Okey, lead wire resistivity dia lagi greater daripada aluminium. Dia depend kepada gradient Okey. So gradient lagi tinggi, saya akan tunjukkan resistivity dia makin bertambah. Okey, good. Terima kasih di sini. Baik, seterusnya last untuk soalan electricity. Based on your answer in 4B, state the relationship between the gradient of the graph and the resistivity of the conductor. Okay, so soalan yang senang. Cikgu, mak saya problem. Okay, Fatihah. So, relationship antara kedua-dua itu, cikgu nak minta Zahid. Muhammad Zahid. Hello. Cikgu dengar tak? Okey, dengar. Baik, relationship antara gradient dan juga resistivity of conductor. Gradient dan juga resistivity. Apa kaitan antara kedua-dua tu? Tolong respon. The gradient of the graph is directly proportional to the resistivity of the conductor. Okay, good. So directly proportional lah. Relationship-nya adalah gradient of the graph directly proportional dengan resistivity. Itu adalah jawapannya. Okay, good. Terima kasih. Baik, so habis untuk chapter 3. So kita pergi kepada chapter 4 terus. Okay. Simplified exercise untuk chapter 4. Okay. Yang pantas ni terus cikgu ni cikgu tak. Untuk A, suggest the polarity of dry cell X, Y and the polarity of magnet PQ such that the reading of the spring balance increase when the switch S is turned on. Okay, so orang yang akan jawab soalan nombor 1A ini adalah Hasha lah. Hasha. Ya, cikgu. Okay. Tolong jawab soalan 1A ni. Suggest the polarity of dry cell X, Y and the polarity of magnet PQ. So, reading of balance. Okay, increase when. Buat tak Hasha? So, okay. X ialah X negatif. X negatif. Y? Yes, X negatif, Y positif. Okay, good. X negatif, Y positif. So, current akan mengalir daripada mana ke mana, Asha? Daripada positif ke negatif. Okay, good. Daripada positif dah akan mengalir pergi ke negatif. Okay, kita pusing macam ni. So, PQ ni, yang mana satu yang north, mana satu yang south? P adalah north, Q adalah south. North. Okay. Q adalah south. Macam mana kamu tahu P adalah north, Asha? Sebab kalau kita guna left hand. Okay, Fleming left hand rule. Okay, ya, Fleming left hand rule. Bila kita buat arah macam tu, cuma okay, betul. Okay, betul. Kita buat Fleming left hand rule, kita akan dapat yang P ni adalah north, yang Q ni adalah south. Cumanya macam mana kamu sekarang ni ada current ada kan, kamu dah letak tadi ni flow untuk current positif ke negatif. Okay, current dah ada. Magnetic field pun kamu dah letakkan tadi north ke south. Cumanya force tu macam mana kamu boleh tahu? Force tu ke mana? Ikut spring balance lah cikgu. Ya, betul, spring balance. Bermaksud kalau bacaan spring balance tu makin bertambah, maksudnya force dia ke mana, Asha?
force dia ke bawah. Ya, betul. Force dia ke bawah. So masing-masing, kata kalau kamu buat mata kamu dekat sini ni imagination kena tinggi sikit mata kamu dekat sini. Okay. So dia bagi tahu dekat bahagian sini berkaitan dengan apa dia ni, force sahaja. Di mana spring balance tersebut dia makin bertambah. So kalau force makin tambah, masing-masing buat Fleming left hand rule. Okay. Yang 3 ni. Cikgu nak tanya balik pada semua. Tolong respon. Yang terms ni berkaitan dengan apa? Respon. Fleming left hand rule. Force. Okay. Force. Kalau yang jari telunjuk. Magnetic field. Magnetic field. Kalau untuk jari hantu. Current. Current. Okay, good. So masing-masing kalau disebabkan oleh spring balance ini dia makin meningkat dia punya bacaan dia. Bacaan dia makin meningkat, maksudnya dekat bahagian sini dia akan makin menurun. Makin menurun untuk meningkatkan bacaan. Bila dia makin ke bawah, bacaan dia akan makin meningkat. So bahagian sini ke bahagian bawah. So force dia untuk bahagian wire ini dia akan bergerak ke bawah untuk memastikan bahawa spring balance ni bacaan dia makin meningkat. Okay. So force dia ke bawah. Force ke bawah. So masing-masing buat force ke bawah. Okay. So current masuk. Okay, current masuk. Force ke bawah. North ke south ke belah kanan. So itulah yang Harsha beritahu tadi di mana polarity untuk berkaitan dengan dry cell ini adalah ni positif, Y positif, X negatif. Untuk polarity bagi P dan juga Q. P ini adalah north, Q adalah south. Menggunakan Fleming left hand rule. Okay, good. Terima kasih Asha. Baik, seterusnya. Cikgu, Ya. saya nak tanya, kalau kita terbalikkan semua jawapan kita tu, boleh kan cikgu? Maksudnya kalau terbalik kan, kamu nak katakan X ni adalah apa? Maksudnya X tu positif, Okay. X positif. Y. X positif, Y negatif. Y negatif. Q north, Okay. Ni Q north. Okay, Q north. P south. boleh kan cikgu? Ya, ni dia pusing ke bahagian sini Okey. Mata kamu kat bahagian sini sebab kamu tengok daripada side sini mata kamu daripada bahagian sini. Okey, so kita buat sama yang Syahir buat tadi Syahir minta apa positif dengan negatif dia dekat bahagian X dan juga Y Okey. So current dia akan keluar, maksudnya dia akan masuk ke dalam mata. Ini yang Syahir punya. Kejap. Current akan masuk ke bahagian mata, north ke south. Dia punya ni force ke bawah. Okey, boleh juga. Ya, betul. Boleh diterima Syahir. Maksudnya kalau kamu tetapkan X ni positif, Y ni negatif, pastikan Q ni north, P ni south. Ni jawapan yang betul. Harsha bagi tahu tadi juga betul, di mana dia terbalikkan yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif, yang ini south, yang ini north. Mana-mana saja kamu buat asalkan menggunakan konsep Fleming left hand rule. Dan konsep tersebut betul, di mana dia bagi tahu dekat bahagian sini satu point saja, force dia ke bawah. So kamu kena tetapkan magnetic field, kamu kena tetapkan current. Okay? So mana-mana saja yang Harsha dan juga Syahir buat tadi boleh diterima. Okay? Betul. Baik. Explain why the reading of the spring balance can increase in 1A. So kita dah jawab tadi Cuma cikgu nak tanya balik kok ada yang tak alert ke, kita try tanya sikit. Siapa cuba tanya. Nana Era. Oh, Nana Era. Nama Nana Era. Hello, Nana Era. Tolong respon. Tolong buka mic. Tak ada. Hello. Ada masalah ke? Ada masalah mic ke? Okey, Nurul Jannah. Nurul Jannah. Ya, cikgu. Okey, ni siapa ni? Okey, Nurul Jannah. Nurul Jannah tolong explain sekejap. Tadi cikgu dah terangkan. Tadi dah kok kamu tak tahu ke apa ke yang B ni. Explain why the reading of spring balance can increase in 1A. Sebab apa reading dia boleh increase dalam 1A, dalam soalan 1A ni? Sebabkan oleh Jannah. Okey ke? Jannah, boleh jawab tak yang B ni? Sebab apa spring balance tersebut dia bertambah disebabkan oleh, cikgu dah terangkan tadi untuk A tadi.
Force tu ke bawah. Ya, bagus. Disebabkan oleh force dia ke bawah. Sebab itulah nilai spring balance dia bertambah. Okay, good. Sebab dia tarik dia tarik ke bahagian bawah, force dia tarik ke bahagian bawah, spring balance akan meningkatlah nilai bacaan dia. Baik, terima kasih. Mana seterusnya? Such the improvement that need to be made to further increase the reading of the spring balance. Okay. Yang ini cikgu suka Khalil tu jawab. Sebab Khalil suka bahagian-bahagian ni. Dia jawab lebih cepat. Khalil? Boleh Khalil? Okay, yang C ni apa improvement yang kita boleh buat? Untuk yang Satu, increase the number of dry cell. okay, increase the number of dry cell. Kita tambahkan lagi dry cell. So current akan makin tambah. Okay, good. Okay. Yang kedua, use bigger or stronger magnet. Okay, good. Use bigger ataupun stronger magnet. Bagus Khalil. Terima kasih. So, kita akan sentuh berkaitan dengan dry cell, kita akan sentuh berkaitan dengan magnet. Okay. Untuk meningkatkan lagi dia punya force. Okay, dua benda tu. Okay, good. Baik, seterusnya. With the aid of a level diagram, explain how Fleming left hand rule is determined the direction of the force current dan juga in the magnetic field. Okay. Tadi cikgu dah terang lah sebenarnya, tapi saja cikgu nak panggil seorang untuk dia bagi tahu siapa Amanina. Tadi dah ke Amanina? Amanina. Hello. Ya. Okay, kamu dah kena tanya ke tadi? Belum kan? Dah tadi. Oh dah. Okay, kita tak apa. Kita ambil Fikri lah. Fikri belum lagi. Fikri? Ya, saya. Okay, so Fleming left hand rule. Okay, tolong bagi tahu tak kawan-kawan kamu. Apa dia ni, ibu jari, jari telunjuk dan juga jari hantu berkaitan dengan apa? Okay, terangkan. Untuk menjawab soalan nombor 2 ni. Fleming left hand rule. Fikri. Jari telunjuk dengan jari hantu. Jari telunjuk, jari hantu dan juga jari ibu jari. Tiga-tiga ni. Ibu Tolong bagi jari tahu. berkaitan dengan force. Okay, good. Ibu jari arah dengan force. Okay, good. Lagi? Jari telunjuk berkaitan dengan magnetic field. Okay, magnetic field akan menunjukkan daripada mana ke mana? Untuk jari telunjuk? Daripada pole mana? Pole mana? Oh, pole. Daripada kutub mana ke kutub mana? Untuk magnetic Dari field north ni? ke south. Ya, bagus. Dari north ke south. Okay, seterusnya. Current? Lepas tu, jari hantu current. Jari hantu current. Okay, good. Terima kasih Syahid. Syahid pula. Fikri. Okay, baik. Seterusnya soalan nombor 2. Soalan nombor 3 ni. Baru lagi kita belajar itu. Ya. Soalan nombor 3. What is mean by the induced current? So, minta tolong Aish. Okay. Tolong bagi tahu kawan-kawan kamu apakah yang dimaksudkan dengan induced current? Apa yang kamu faham? Induced current ni ialah ambil buku teks cikgu. Astaghfirullahaladzim. Ambil buku teks. Cikgu terang dah sebelum ni, takkan tak ingat kot. Current that produce. Tak tahu kan? Current that produce in a conductor. In the conductor, apa tu? Where there is relative motion between the conductor and the magnet that curves the conductor cut magnetic field lines. Okay, dia ada berkaitan dengan magnetic field current that produce when magnetic flux be cut. Okay. So current yang terhasil apabila magnetic flux tersebut dipotong. Macam mana cara kita nak potong magnetic flux? Siapa ni? Aish. Dia ada dua cara misalnya kita nak potong magnetic flux. Kalau kamu tengok solenoid dengan bar magnet ni, okey, macam mana cara kita nak potong magnetic flux? Satu, kita akan buat apa? Satu, kita gerakkan. Okey, gerakkan magnet yang mana? Gerakkan yang mana? Gerakkan magnet. Okey, good. Yang first, sama ada kita gerakkan magnet, tu cara pertama. Magnet. Cara kedua ataupun kita gerakkan dia punya batang tu atau bawah. Solenoid lah. Solenoid kita gerakkan. Okey, solenoid tu sama ada kita gerakkan solenoid ataupun kita gerakkan bar magnet. So magnetic flux akan terpotong. So dia akan menghasilkan apa, Aish? Bila magnetic flux terpotong? Dan current. Ya, akan menghasilkan induced current. Induced tu kena ada. Induced current. Okay. Arus terarus. Okay, induced kena ada.
Okay, good. Terima kasih Aish. Okay, dia berkaitan dengan induced current. Baik, seterusnya. Based on the direction of the current given, state the magnetic polarity at ends X dan juga Y. Okay, so yang akan jawab ni Anis Faizah. Anis Faizah. Hello, calling for Anis Faizah. Kamu tak kena tanya lagi kan? Kamu tak kena tanya lagi kan? Jadi dah. Dah. Dah tanya tadi kan? Dah. Alamak, dah tanya. Tak apa, jawablah sekali lagi. Dah, soalan kedua. Soalan kedua. Yang ni boleh tak? Boleh try jawab soalan B ni. Ke tak boleh? Soalan B. Ke tak buat lagi? Dah buat ke belum? Dah buat dah. Okay. So B ni. Dah cikgu dah. Okay. X adalah apa? Polarity at the end of X. At the end of X is north. Okay, good. North. And at the end of Y is north. North. Y north juga? North juga. Y north juga. Okay. So kita tengok sama-sama. Kelas tolong respon. Betul ke X ni adalah north? Betul tak jawapan daripada ni kawan kamu? Hello? Betul. Okay. Jawapan untuk yang figure 2 ni, ni adalah north, betul X adalah north sebab kalau kamu tengok kat bahagian sini, current bergerak ke bahagian atas, so dia akan pusing, turun ke bawah macam ni. Pusing balik, turun bawah. Yang ni turun bawah. So kita akan guna konsep apa kalau nak tahu berkaitan dengan north ataupun south kat bahagian solenoid ni? Tolong respon. Fleming right hand grip rules. Okay, Fleming right hand grip rules. Okay, so masing-masing ambil tangan kanan, gripkan dia. So thumb sini menunjukkan arah apa? Respon. North solenoid. Okay. Arah north solenoid. Okay, north Yang ibu jari ini menunjukkan north. Yang kita genggam ini adalah arah apa? Grip. Arah apa? Current. So apa? Arah. Hello, kelas. Yang kita grip current, ya betul, arah current. Yang kita grip arah current, yang kita tunjukkan thumb sini adalah arah untuk north. Okay, so jawapan tadi betul. X ni adalah north. Okay, untuk yang bahagian figure 3 ni pula, Y ni adalah north. Betul ke salah? No respon kelas? Salah. Okay, jawapannya adalah tak tepat, salah sebab kamu tengok current ni bergerak current bergerak sampai ke atas, dia pusing, dia akan naik atas. Ni naik atas. Pusing lagi, ni naik atas. Naik atas. So kita gunakan Fleming right hand grip rules. Okay? Di mana bila dia naik atas, maksudnya yang kamu nampak sekarang ni, grip tu naik ke atas. Bila grip tu naik ke atas, cikgu nak tanya, thumbs tu pergi ke kiri ke pergi ke kanan? Tolong respon. Bila grip current naik ke atas. Naik ke atas. Thumbs tu kiri ke kanan? Kiri. Kiri, ya betul. So kiri adalah pole untuk north. Ya betul. So ini jawapan ni tak tepat Yang ini adalah north. Y ini adalah jawapannya south. Okay. Y ini jawapannya adalah south. Okay. Baik. Seterusnya, state the direction of motion of the bar magnet in the figure 2 and figure 3. Kita dah dapat sini north south, ini south north. So direction of motion of the bar magnet. So cikgu nak minta siapa dulu? Pak Izno. Pak Izno? Oh, Pak Izno. Yeah, go. Okay. So tolong jawab soalan C ni. State the direction of motion. Figure 2 and figure 3. Figure C. Direction of motion to the left. To the left. Okay. Maksudnya bar magnet ni kita gerakkan ke left lah, ke kiri, macam tu. Okay. Bila ke kiri, macam cikgu ajar sebelum ni, kalau berkaitan dengan ini, dia berkaitan dengan law apa, Pak Isno? Ingat tak? Lens law. Ya, bagus. Lens law ni kita boleh kaitkan dengan apa yang cikgu cakap nak senang ingat? Relationship. Apa dia? Pak Izno ingat tak? Pak Izno ni dia pandai, so dia
Dia mesti fikir direct Tak. flow je. Tak Tak pandai? ingat. Tak Tak ingat? ingat. Apa kita kaitkan dengan tentang apa kelas? Lens law ni? Relationship. Ya, relationship, kisah percintaan. Di mana bila kita duduk dekat-dekat, apa akan berlaku? Gaduh. Gaduh-gaduh. Kalau duduk jauh-jauh, apa akan berlaku? Rindu. Rindu-rindu. Okey, so kita gerakkan ke bahagian sini. Kita dudukkan dekat-dekat, so dia punya apa dia ni, pole dia akan sama. So north dengan north. So sebab itu dia akan menolak di antara satu sama lain. Pak Izno, kalau figure 3 macam mana Pak Izno? Pergerakan ni? Kalau figure 3 to the right. Ya, to the right. So dia menjauh. So bila jauh-jauh dia rindu dia nak dekat-dekat balik. Sebab itulah pole dia berbeza. Dia akan menarik antara satu sama lain. Okey. Baik, terima kasih Pak Izno. Sama. Seterusnya. Suggest two way to increase the magnitude of the induced current in figure 3. Okey. Ini soal jawapan dia lebih kurang sama macam Khalil tadi je. Tapi kita try panggil seorang lah. Amar Danish. Amar Danish. Okay. So, suggest two ways to increase the magnitude of the induced current. Macam mana cara kita nak tingkatkan induced current untuk konsep Lenz law ni? Yang pertama? Tambahnya coil yang pusing. Tambahkan coil. Okay, good. Betul. Tambahkan coil. Okay, seterusnya. Yang kedua? Satu lagi tak pasti. Tak pasti. Kelas. Tolong Danish sikit. Satu lagi apa dia? Untuk kita tingkatkan induced current untuk Lenz law punya konsep. Speed. Ya, betul. Speed. Bermaksud solenoid tu yang first kita kena tambahkan coil. Second, speed. Maksudnya pergerakan tu. Kalau kita lajukan pergerakan, makin banyak magnetic flux yang akan terpotong. Okay. So, dua benda. Dua cara. Boleh Danish? Boleh ke? Okay, dua. Satu lagi speed, satu lagi yang coil kamu cakap tadi. Okay, terima kasih Danish. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada soalan keempat, soalan last. Untuk empat soalan ni. A transformer is used to step down voltage 240. Okay, kita keluarkan dulu info yang ada. Ini adalah berkaitan dengan voltage. Ini adalah berkaitan dengan voltage. So, transformer step down. Dia step down daripada 240 ke 6 voltage. So, 240 ni voltage untuk apa? Tolong respon. Transformer. Dia mesti ada dua benda. So, apa nama yang first kali tu? V untuk apa? V primary. Good. V primary. Yang 6 voltage ni V secondary. Okay, good. Right. The current in the primary coil adalah 0.18. So ini adalah current untuk primary. What is the current in the secondary coil? Okay, dia nak minta current. Dia nak minta kamu cari current untuk secondary. Ini yang kita nak cari. So, kita panggil seorang. Syakira Husna. Syakira Husna. Ya, cikgu. Dah kena tanya ke tadi? Belum. Bagus. Soalan last ni untuk kamu. So, jawapan apa untuk jawapan tersebut macam ni kamu nak selesaikan soalan nombor 4 ni? Menggunakan formula apa? Respon. Ke tak buat? Senyap-senyap je tak buat. Buat ke tak? Buat cikgu. Okey, buat. Okey. So, formulanya apa? Formula dia voltage Okay, primary. Okay, good. Okay. Darab I primary Okay, sama good. dengan VI sama dengan V secondary. I secondary. Okay, good. So, formula ini yang kita akan gunakan. Cikgu nak tanya sikit. VI ni, saya kira Husna, VI ini adalah formula untuk apa sebenarnya? Respon? Macam mana tiba-tiba kamu boleh selesaikan tapi kamu tak tahu formula ni datang daripada mana? VI ni. Hello? Sister? Tahu ke tak? Cepat-cepat. Tahu ke tak? Power ni cikgu. Power, ya betul. Power. Dia datang daripada power sebenarnya. Power P is equal to VI. Voltage darab dengan current. Sebab apa kita boleh samakan primary dengan secondary? Sebabkan oleh kita assume bahawa transformer ini adalah, tolong sama ayat cikgu. Kenapa kita boleh samakan power
input dengan power output. Kita dah belajar dah sebelum ni. Disebabkan oleh transformer ini, kita assume dia sebagai apa dia? Ideal. Ya, ideal. Itu orang tolong jawab kan. Ideal lah. Okay. Di mana power output dan juga power input dia adalah nilai yang sama. Okay. So kita akan dapat 100% daripada input kepada output. Sebab tu kita boleh samakan terus. VI dengan VI. Okay, baik. So, cikgu tolong tuliskan 240 darab dengan current dia 0.18. Ya. Equal to 6 voltage darabkan dengan I. Okay, so saya kira senang. Jawapan I last kali dapat berapa? 7.2 unit ampere. Ampere. Okay, good. Okay, itu adalah jawapannya. Okay. So itu adalah cara untuk kita jawab berkaitan dengan transform. Okay, good. Terima kasih. Saya kira Husna. Okay, so selesai untuk exercise. Paling kurang kita ada buat dah berkaitan dengan 2 topik ni. So 2 topik ni akan masuk untuk kamu punya apa dia ni? Untuk kamu punya ujian selaras minggu hadapan. Okay. So last kali cikgu hanya nak tunjuk satu topik. So ini satu topik yang akan masuk. Cikgu minta tolong sangat-sangat. Tolong revise balik. Possibility sebab kamu kita akan buat dalam bentuk Microsoft Form. So untuk formula memang rasanya tak diberikan. So nak tak nak hafal. Okay, ingat formula tersebut. Tak payah hafal pun. Kamu buat kat rumah pun kan. Boleh tulis kat tepi kan formula kan. Kamu ni time waktu exam mesti ada rujuk-rujuk buku juga kan, ada orang pantau pun kan. Okay. So pastikan tolong score untuk ujian selaras ni. Okay, ini adalah subtopik untuk chapter 3. Okay, so current and potential difference, tolong revise balik, resistance, electromotive force, internal resistance, energy dan juga electrical power. Okay, so ini adalah subtopik untuk chapter 3. Seterusnya, okay, ini subtopik untuk chapter 4. Okay, di mana force and current carrying conductor in the magnetic field. Okay, Fleming left hand rule hari ini, Fleming right hand grip rules. Okay. Seterusnya electromagnetic induction, Fleming right hand rule dan juga transformer. Okay, so 3 subtopik untuk chapter 4. Okay, so cikgu minta tolong sangat-sangat. Kalau nak berjaya, tolonglah. Cikgu dah record dah untuk video-video sebelum ini kelas kita. So apa-apa kamu boleh rujuk balik berkaitan dengan apa yang kita pernah belajar sebelum. Okay. Tak faham boleh tolong apa dia ni WhatsApp cikgu tanya apa-apa. Cikgu 24 jam cikgu ni je. Cikgu boleh je nak jawab. Ada je dalam kelas kamu ni yang kerap tanya kan soalan-soalan tu. Okay. It's good lah. Okay. So siapa yang jenis malu nak tanya dekat dalam kelas, so boleh tanya personal lah. Tak apa, cikgu okey je. Kamu pun dah nak SPM dah. Okay, baik. So itu saja kelas kita untuk hari ini. Cikgu doakan yang terbaik untuk kamu punya exam depan. Good luck. Okay, buat yang terbaik. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Terima kasih, cikgu. 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 Ya, sama-sama.